والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Begini kita baca awal surah Kahfina 1 hingga 10. Insyaallah nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, kecelakaan yang menimpa-nimpa, ketentuan yang amat buruk. Dan kami berlindung daripadamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh yang amat zalim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa pada sahabat-sahabat kita dengan harapan mereka yang diuji dengan bala dan berbagai-bagai ujian dapat dilepaskan. Di antara doa-doa yang dimakbulkan adalah doa di dalam majlis ilmu. Ketika mana kita memulakan majlis-majlis ilmu, kita mulakan dengan doa agar sahabat-sahabat yang terkesan dengan sakit tu dan kita yang tak kenal lagi ni cepat-cepat Allah Ta'ala hindarkan daripada su'il qada, ketentuan yang buruk. Su'il qada ni maksudnya ketentuan yang buruk. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kaum muslimah yang dirahmati Allah, yang saya kasih. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahannya, kurniaannya, anugerahnya. Pagi ini kita kembali berkuliah dalam satu suasana yang kita dah semakin biasa. Suasana seorang-seorang di rumah, bercakap seorang-seorang. Kalau orang tengok dari jauh, orang tengok saat lagi kita gelak, saat lagi kita sedih, saat lagi kita serius kan. Apalah yang mereka duk buat tu, no? Rupa-rupanya dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang tenggelam di dalam satu majlis yang dinamakan Raudatul Jannah min Riyadil Jannah, satu taman di antara taman-taman syurga. InsyaAllah mudah-mudahan majlis yang kita lalui ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Jauhar Marhum, iaitu pemberian mutiara, pemberian mutiara yang amat bernilai sekali, yang mana insya-Allah sambungan hari ini kata Jalaluddin As-Suyuti, muka surat 59. InsyaAllah kita cuba menyelesaikan bab ni hari ini dengan izin Allah. Dengan izin Allah kita cuba menyelesaikan kalau mampulah. Sebab dia bagi di antara doa-doa macam mana cara nak bagi husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Kita cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Mukhtasar Al-Azkar An-Nawawi, barang siapa berkata-kata pada ketika orang bang ni yakni orang azan, yakni dengan perkataan dunia, takuti atasnya kejahatan mati, su'ul khatimah. Ini di antara kata Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab mukhtasarnya, Mukhtasar Al-Azkar. Baik, siapa dia Jalaluddin As-Suyuti yang mengeluarkan fatwa yang sedemikian? Walaupun perkataan ini tidak ada daripada hadis Nabi SAW, yang mana kita pernah terima viral, siapa yang tidur ataupun melalaikan pada waktu ketika orang azan, mayat dia akan berat. Itu semua bukan hadis. Dan kata-kata Jalaluddin As-Suyuti ni siapa? Saya pernah cerita dah satu ketika dulu peribadi Jalaluddin As-Suyuti, iaitu seorang imam yang telah pun mengarang kitab Tafsir Jalalain, ataupun yang lebih masyhur namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ingat balik lupa manalah nak ingat banyak-banyak kan. Kita kan banyak ghaflah. Dalam ghaflah, orang Pulau Pinang panggil ghaflah.
Nah, banyak kepelah dalam perut. Mana harilah nak ingat Syekh Jalaluddin As-Suyuti ni. Tapi tak apa. Nah. Apabila kita duduk di dalam majlis ilmu, kita akan saling ingat memperingati. Walaupun selalu lupa, selalu diberi peringatan. Itu kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tapi kalau orang yang tak duduk dalam majlis ilmu, pakai lupa terus. Kata orang Kedah, sut terus lupa. Tak ingat apa terus dah. Alhamdulillah. Ha? Yang mana Syekh Jalaluddin As-Suyuti berpendapat. Dia letakkan petikan kata-kata mutiara. Syekh ni yang mengarang kitab ni depa di antara wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni kita tahu yang mana kata-kata mereka adalah yang disebut kata-kata mutiara. Memang amat berharga dan boleh diambil pakai. Boleh kita jadikan satu pedoman untuk menyuluh jalan kita yang gelap ni. Boleh memberi dorongan kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita tengok pada kata-kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Mukhtasar An-Nawawi ini. Yang mana dia kata barang siapa yang berkata-kata pada ketika orang sedang bang. Bang bahasa kampung dulu-dulu azan. Dulu orang panggil bang tak lagi kan. Azan dah lagi. Okey. Yang mana kata beliau, dia kata siapa yang bersembang berkenaan hal keduniaan. Cakap lara. Sembang benda yang lara saja. Benda hal dunia. Tentang keindahan dunia. Tentang keseronokan dunia. Tentang fitnah dunia. Ketika mana orang sedang azan, dibimbangi. Bukan maksud dia akan mati. Bukan. Dibimbangi. Ditakuti dia akan menemui su'ul khatimah. Jalan kematian yang amat-amat buruk. Yang amat-amat jahat. Dibimbangi matinya tak dapat mengucap. Kenapa? Kita tengok nah. Katalah kita sedang duduk. Mungkin kita sedang mengumpat kepada sekian-sekian. Tak kira lah dekat siapa pun yang kita kata. Ketika tu orang azan. Kita meneruskan agenda kita. Kita meneruskan kes membawang lah ni. Ataupun mungkin kita sedang lara. Dengar radio, lagu-lagu lara. Kita terus mendengar tanpa memperlahankan suara dan sebagainya. Maka keadaan ini dia kata, dibimbangi kamu mati tak dapat mengucap. Sebab menjawab azan itu adalah sunat muakkad. Kita dengar, kita jawab. Tapi kalau kita tak jawab, tak berdosa. Bukanlah sampai kepada haram. Namun, itu adalah sifat orang-orang yang sombong. Apabila muazzin panggil. Muazzin ni bilalah. Apabila muazzin panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang ketika itu tengah lara. Mungkin tengah seronok. Berhenti. Sahut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kan bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Kita sambut asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya kita menyetujui, kita bermuafakat dengan muazzin itu bahawasanya apa yang dia kata sebab tu kita ikut. Kita ikut pada perkataan hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah sahaja. Kita tak ikut apa yang dia kata, sebaliknya kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kita kata aku tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada upaya melainkan dengan kekuatan yang Allah Taala bagi. Apabila si muazzin itu menyeru kita menuju kejayaan. Menuju ajak kita pergi sembahyang. Betul lah kalau kata kita tak ada daya, Allah Taala tak bagi keupayaan untuk kita tak boleh bangkit sembahyang lah. Kita tengok berapa ramai sahabat-sahabat kita dan mungkin termasuk diri kita sendiri pernah sembahyang dalam keadaan sakit. Kan kita tahu sebab apa? Sebab kita tak berupaya kalau bukan dengan kekuatan daripada Allah. Jadi kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti ni, kalaulah hampa buat tak peduli dengan laungan azan ni, maka ditakuti kamu mati dalam keadaan su'. Su' ni apa? Buruk. Seburuk-buruk kematian. Sehina-hina kematian. Ataupun disebut di sini sejahat-jahat kematian. Itulah yang amat ditakuti oleh semua umat manusia. Kita nak ni kematian yang terbaik. Kematian yang terbaik macam Ramadan yang baru berlalu baru ni. Seorang makcik tu yang kematian dia
yang amat kita cemburui. Orang dia orang biasa-biasa je no. Mati dia malam Jumaat. Lepas berbuka puasa pada bulan Ramadan. Cantik tak nak? Mati dia. Lepas buka puasa. Lepas buka puasa mati. Dia sembahyang maghrib. Mati dalam sujud. Pertama, lepas berbuka puasa. Kedua, matinya dalam sujud sembahyang maghribnya. Yang ketiga, dia mati di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, mati pada hari Jumaat. Dia dapat pakej keempat-empat tu. Allah, Allah, Allah. Siapa tak cemburu nah? Siapa tak cemburu? Anugerah yang begitu istimewa. Orang dia biasa saja pada pandangan mata kita, no? Orang dia biasa saja dengan pakaiannya yang lusuh. Hari-hari ini hanya duduk melengung dekat tangga. Nah, tanya buat apa dia kata duduk tunggu waktu nak berbuka puasa. Ada apa? Adalah nasi sikit dia kata bila nak makan. Nah, tumpang duduk dengan anak. Dia makan nasi pun dengan kuah sayur sawi je. Dia kata nak bubur sayur pun gigi tak ada. Nah, gonyah tak hancur. Subhanallah Allah pilih. Nah, di antara kekasih-kekasihnya yang sedemikian. Nah, Masya Allah. Kita ni kalau kata mungkin kita tak dapat empat anugerah tu dapatlah hari Jumaat pun jadilah. Atau mungkin dapat bulan Ramadan ke. Atau mungkin dapat sedang berpuasa. Atau mungkin dapat sedang sujud. Tiba-tiba Allah bagi dekat orang tu. Nah, ni dia kata disebut sebagai husnul khotimah. Yang mana di antara doa-doa yang selalu kita rafakkan di dalam doa-doa kita nah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahkanlah kehidupan kami ini dengan sebaik-baik kesudahan dan jangan engkau sudahkan kehidupan kami ini dengan seburuk-buruk kesudahan. Itu di antara doa yang selalu baginda sallallahu alaihi wasallam rafakkan kepada Allah. Padahal baginda tahu, baginda adalah penghulu syurga. Tapi doa itu ditinggalkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai wirid kita. Minta kepada Allah selalu-selalu. Nah, sentiasa sebab kita dengan mati ni rapat sungguh. Nah, kita dengan kematian ni kata Nabi SAW macam duduk di orang tengkok ni. Di belakang ni. Begitu dekat sangat-sangat. Benda duduk di tengkok. Bila-bila masa saja dia akan datang. Jadi mintalah pada Allah pada permohonan doa ni ya. Kalau nak mati pun matilah dengan sebaik-baik kematian. Jangan kau matikan kami dengan seburuk-buruk kematian. Jadi yang di antara salah satu punca atau penyebabnya suka berkata-kata sesuatu yang lara, sesuatu yang bersifat keduniaan, dunia saja. Kalau sembang dengan dia ni, dia cerita dia berniaga. Dia dapat duit sehari berapa, berapa, dia hantar sana, hantar sini. Untung dia sebulan berapa. Dia tak duduk saja. Ni cerita-cerita dunia saja. Lepas tu dia main dia simpan. Dia beli barang mah. Mah lah ni harga 1 gram berapa. Nak kumpul ni target nak beli mah ni. So aku nak salin 1 gelang yang lagi besar. Lah. Rantai yang lebih labu. Kemudian ada orang nak jual rumah tang sini-sini. Nak beli rumah. Nak beli tanah. Nak kumpul harta. Senang esok tinggal anak-anak tak susah dah. Bagi dekat mereka. Aku kalau mati pun tak susah anak-anak aku. 7 keturunan boleh makan lagi. Itu hal keduniaan. Tetapi andai kita sedang berbicara hal akhirat, hal ukhrawi dalam majlis ilmu, harus diteruskan. Tak berhenti pun tak apa. Nah, katalah kita sedang bertadarus atau mungkin kita duduk dan baca Quran ramai-ramai, orang azan. Harus, maksud dia harus boleh diteruskan. Tak berhenti pun tak apa. Tetapi kalau berhenti lagi baik. Kalau kita boleh berhenti, memberi laluan kepada azan, itu lebih baik. Tetapi kalau tak berhenti, tidak berdosa. Tidak berdosa. Boleh diteruskan majlis ilmu tersebut kerana ia perbincangan tentang akhirat. Itulah yang maksud di sebalik kata-kata Imam Jalaluddin As-Sayuti ini. Baik. Seterusnya, telah pun dirangkaikan oleh para ulama
sebab kematian yang buruk. Penyebab di antara kita menemui seburuk-buruk kematian. Ataupun kita sebut sebagai su'ul khatimah. Apa dia? Diriwayatkan daripada setengah ulama bahawasanya sebab yang membawa kepada jahat kesudahan itu ada 4 perkara. Ada 4 jenis. Kita tengok adakah keempat-empat ni kita pernah buat? Kalau kita tak pernah buat, Alhamdulillah. Tengok dah. Yang pertama, memudahkan dengan sembahyang dan meringan-ringankan dia. Yang ni yang disebut dalam Al-Quran beberapa tempat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mana sembahyang mereka itu lalai. Ah, di antara sebab menemui seburuk-buruk kematian ataupun sehina-hina kesudahan hidup ni, iaitu apabila orang yang melalaikan sembahyang, memudahkan solat dia. Dia ingat tak apalah sembahyang ni dengan Allah Ta'ala. Allah ni maha pengampun, buat lambat-lambat pun tak apa. Buat duduk kerja dunia bagi selesai. Kemudian baru kita pergi sembahyang. Sembahyang tak apa. Ha. Kita uruskan dulu hal keduniaan kita. Nah, kita lebih berat kepada hal keduniaan kita, di mana kita telah pun meringan-ringankan hal yang patut diberatkan. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada murid dia, apakah benda yang paling berat sekali? Nah, apa yang paling berat sekali? Amanah. Dia jawab amanah. Anak murid dia kata macam-macam yang ni, yang ni. Dia kata amanah paling berat. Apa yang paling ringan sekali? Solat, dia kata. Nah, manusia suka meringan-ringankan solat. Sesiapa yang meringan-ringankan solat, maka dibimbangi akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa yang Allah Ta'ala letak? Apapun awal-awal dia letakkan solat. Apa-apa ibadah yang tertinggi, yang termulia, dia letakkan solat. Sebab tu solat itu difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Nak bagi tahu kepada kita betapa tingginya syariat solat tu. Sebab tu dia terima di tempat tinggi. Paling tertinggi. Ibadah, amalan yang tertinggi adalah ibadah solat. Kena jaga sungguh-sungguh. Kerana apa dia kata? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni di dalam beberapa tempat. Banyaklah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran. Cerita tentang kelebihan solat ni. Iaitu orang yang solat itu dia boleh menghasilkan budi pekerti yang mulia. Contoh dia di dalam surah InsyaAllah mudah-mudahan benar apa yang saya kata. Surah Al-Ankabut. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sembahyang itu mencegah. Sembahyang itu sendiri dapat mencegah dirinya daripada buat perkara-perkara keji dan perkara-perkara mungkar. Janji Allah, orang yang jaga sembahyang ni, dia akan menghasilkan sifat yang terbaik. Dan janji Allah yang kedua, untuk orang yang menjaga sembahyang, orang yang memberatkan sembahyang ini, iaitu dia akan menghadirkan ketenangan dalam jiwa dia. Tenang jiwa. Tak cepat melatah. Tak cepat marah. Tak cepat menuduh orang lain. Tak cepat menzalimi orang lain. Tidak terlalu mudah mengeluarkan kata-kata fitnah kepada orang lain. Kerana jiwanya lebih tenang. Walau macam-macam ujian yang dilalui, dilihatnya lebih tenang. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'budni, abdikan dirimu kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu. Waqimis solah la zikri, berdirikanlah sembahyang, ingatlah dekat aku. Jadi kalau orang yang kena apa-apa masalah ni, dia cari Allah. Bila dia cari Allah, jiwa dia akan lebih tenang. Dia tahu kalau segalanya ini datang daripada Allah, maka dah tentu Allah Ta'ala pilih aku. Qul lan yusibana, kan satu ayat tu. Allah Ta'ala tidak akan menimpakan sesuatu musibah ke atas kamu kecuali Allah tahu. Itu aku yang bagi. Maka kenalah pada hampa. Dan Allah Ta'ala akan ambil balik. Kita hanya berikhtiar. Yang mana janji Allah lagi untuk orang yang memberatkan sembahyang. Maksud dia ke mana pun nak kena sembahyang dulu. Nak kena tunaikan sembahyang dulu. Janji Allah, dia kata kemudahan dalam hidup, murah rezekinya. Ini janji Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran. Kan selalu kita baca surah At-Talaq ayat 2 dan 3.
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu di antara janji Allah untuk orang yang mendirikan solat. Nah, mudah urusannya, murah rezekinya. Kemudian janji Allah lagi untuk orang yang mendirikan solat, yang mana katanya cepat dimakbulkan doanya. Pad'uni, mintalah doa pada aku. Astajib lakum. Nescaya aku akan memustajabkan. Aku akan menerima doa orang-orang yang solat. Sebab tu, macam kemarin kita sama-sama bincangkan. Kita punya doa ini pada awal-awal kita solat. Angkat-angkat takbiratul ihram tu dah mula dah kita berdoa. Nah, kita mula dengan pujian Allahu Akbar kabira. Itu pujian-pujian bagi Allah. Lafaz ikrar kepada Allah. Kemudian diikuti dengan Fatihah yang diulang-ulang. Di dalam surah Fatihah yang ada 7 ayat itu penuh dengan doa. Perindahkan lagi dengan surahnya, perindahkan lagi dengan tasbihnya, perindahkan lagi dengan tahmidnya, kemudian doa, kemudian tasbih, tahmid, doa. Lepas tu duduk sampai bagi salam, lepas tu diikuti pula dengan istighfar, tasbih, tahmid dan doa lagi. Sebab tu Allah puji sangat-sangat orang yang bersolat ni. Cepat dimakbulkan doa. Walau doa itu yang sekecil-kecil permohonan. Mungkin hanya lintasan waktu solat tadi. Maka akan diberi oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian untuk keistimewaan orang yang jaga solat ni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menjamin kebahagiaan bagi dia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun tak berharta, tetapi itu bukanlah alasan untuk bersedih. Kerana sesungguhnya bahagia boleh disita. Kita boleh cari bahagia walaupun kita duduk di dalam lembah penderitaan. Kita cari kebahagiaan. Macam satu kata-kata Zainab Al-Ghazali. Ketika mana dia dilemparkan ke dalam penjara yang dipenuhi dengan anjing-anjing. Anjing-anjing. Anjing tu yang makan orang. Anjing-anjing lapar. Anjing serigala tu. Waktu dia dilemparkan. Bayangkan dia dilemparkan di dalam sel penjara yang gelap. Duduk bersama-sama dengan anjing serigala yang memang makan orang. Lapar. Lepas saja bagi lapar. Apa yang dia cari? Dia cari keindahan bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bayangkan diri dia ini duduk di dalam satu taman. Di dalam taman syurga hanya ada Allah dan dia saja. Walhal ketika tu polis yang masukkan dia di dalam sel penjara tu kata, sat lagi mungkin boleh kutip pecahan-pecahan daripada isi daging yang telah dirobek oleh anjing-anjing tu. Bukan sikit anjing dah, 10 ekor anjing. Dia dilemparkan. Namun di dalam hatinya adanya kebahagiaan. Dia minta nak berwuduk, dia tak bagi. Dia bersolat terus. Masuk tu hanya ada dia dan Allah. Bayangkan kebahagiaan walaupun dia duduk di dalam lembah penderitaan. Itu keistimewaan orang yang bersolat. Jadi dengan sebab tu Allah Ta'ala suruh kita jaga. Dibimbangi. Bila kita tak jaga, kita takkan memiliki kelebihan-kelebihan seperti ini. Maka bimbanglah. Kita akan menemui satu perkara yang amat-amat dahsyat. Yang su'ul khatimah. Seburuk-buruk kesudahan. Seburuk-buruk kematian. Okey, baik. Seterusnya, yang kedua, peminum arak. Yang kedua, peminum arak. Peminum arak ni siapa? Siapa yang minum arak? Siapa yang minum arak, maka mereka lah yang akan menemui kematian yang amat buruk. Yang tak sempat bertaubat kepada Allah. Yang lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap. Dia bertaubat ketika mana? Berhenti seketika. Aku taubat dah, tak minum dah. Tapi jumpa minum pula. Kerana apa? Kerana kita tahu arak ini adalah sesuatu benda yang boleh menyebabkan kita hilang kewarasan. Bila manusia itu hilang waras, maka apa akan jadi pada mereka? Dia akan bertindak di luar batasan. Dia akan bertindak di luar batasan. Sebab dia tak boleh kawal pada kewarasan dia. Baik.
Yang ketiga, mendahaka akan dua ibu bapa. Kita mungkin berbimbang lah. Mungkin di antara yang pernah terpalit pada kita menderhaka akan dua ibu bapa. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah lama meninggal dunia. Mungkin kadang-kadang ketika hayat mereka ada perbuatan ataupun perkataan kita yang mengguris hati mereka. Maka pohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila dah depa tak ada, mintalah kepada Allah agar mengampunkan mereka sekurang-kurangnya. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta permohonan tu nah. Kalau apa? Kalau kita tak minta, bermakna kita di antara hamba Allah yang menjadi anak durhaka. Baik. Yang keempat, kata Jalaluddin As-Suyuti, yang keempat, menyakiti akan orang Muslim. Apa maksud menyakiti akan orang Muslim ni? Yakni menzalimi. Menzalimi orang Islam. Apa juga yang kita buat. Sama ada perbuatan kita ataupun perkataan kita yang menyakitkan hati sesama Islam. Tak kira lah. Tingkah laku, tindak tanduk, perli kita kat dia. Aku tak kata kat dia. Hang tak kata kat dia, tapi hang perli dia. Aku tak buat. Padahal dia buat. Memfitnah dia. Ini di antara menjadi penyebab kematian yang paling buruk. Kerana pernah menzalimi orang lain yang sesama Muslim. Sebab tu disuruh sangat-sangatlah kita ni apabila kita berdoa, sebutlah wali jami'al muslimin wal muslimat. Sekalian muslim dan juga muslimat. Minta doa kepada sekalian muslimin muslimat. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian muslimin dan juga muslimat. Dengan sebab apa? Sebab permohonan kita itu bukan bersifat pentingkan diri, sebaliknya ingat terus kepada seluruh muslimin dan muslimat yang berada di atas muka bumi ini. Jadi, kalau kata kita bersifat yang sedemikian, maka kita terlepas daripada menzalimi sesama Islam. InsyaAllah akan memperoleh kematian yang baik. Kematian yang baik ataupun disebut sebagai husnul khatimah. Baik. Okey, kita sambung sikit. Di antara memelihara agar tetap iman. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati, seperti barang yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Telah berkata oleh Abu Abbas Al-Khidir alaihi salam bahawa aku bertanyakan 24,000 daripada Nabi. Salah satu daripada Nabi tu. Dia kata, yang apabila mengamalkan dia, disentosakan daripada tanggal imannya. Baik, kita baca dulu. Maka tidak menjawab akan daku daripada mereka. Itu hingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka aku tanya akan dia, maka berkata ia. Sehingga aku tanyakan Jibril. Maka bertanya ia akan Jibril, maka berkata ia. Hingga aku tanyakan Tuhan Rabbul Azzah. Maka bertanya ia akan Tuhan Rabbul Azzah. Maka firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa mengekal membaca tiap-tiap lepas sembahyang akan ayatul kursi, yakni surah Al-Baqarah ayat 255. Okey, kita tengok Ini satu riwayat yang mana telah pun diriwayatkan daripada Syekh Abdul Wahab bin Sya'rani radhiyallahu anhu. Dia kata, Abu Abbas Al-Khidir alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam apabila bertemu dengan Abdul Wahab Sya'rani ini, dia kata, aku telah berjumpa dengan 24,000 Nabi. Kan Nabi Khidir ini kita kenali dan kita tahu bahawasanya baginda di antara Nabi yang hidup paling lama sekali. Walaupun ada riwayat kata dia tak mati sampai hari ini, dan setengah riwayat kata dia mati. Wallahualam, tak berani saya nak kata sejauh mana kebenaran pada kedua-dua pendapat. Namun kita menghormati. Jadi dia bertemu dengan setiap Nabi. 24,000 Nabi dia kata ada. Dalam pertemuan tu pada setiap orang tu dia tanya. Dia tanya macam manakah cara
agar kita mati itu iman tak tanggal. Maksudnya kita tak terpisah daripada iman. Kita mati dalam beriman. Macam mana cara dia kata? Tak ada siapa pun yang boleh jawab kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dijumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kata nanti saat aku nak tanya Jibril alaihi salam. Apabila baginda bertanya kepada Jibril alaihi salam, Jibril berkata, nanti aku tanya kepada Allah Rabbul Azzah, Tuhan yang Maha Mulia. Maka apabila Jibril bertanyakan Allah Rabbul Azzah, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dengan hadis Qudsi. Ini hadis Qudsi nah. Hadis Qudsi iaitu satu hadis daripada firman Allah Ta'ala. Barang siapa yang membaca tiap-tiap kali selepas solatnya ayat kursi. Ayat kursi kita tahu. Nah, dia kat sini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sampai dekat tu. Kemudian sambung terus. Amanar Rasul. Lepas habis kursi, sambung terus amanar Rasul sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Masih lagi surah Al-Baqarah ayat 285 sehingga 286. Kemudian sambung lagi daripada petikan surah Ali Imran ayat 18 hingga 19. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul qa'iman bil qist. Sampai mana? Sampai fa innallaha sari'ul hisab. Kemudian sambung lagi ayat 26 hingga 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Sambung lagi surah Al-Ikhlas. Sambung lagi surah Al-Falaq. Sambung lagi surah An-Nas. Rupa-rupanya itulah amalan yang kita nak bawa selama ni. No? Cuma kita tak tahu sanad dia mengikut mana. Hari ni kita bertemu sanad daripada amalan yang kita nak buat lepas solat tu. Rupanya kita nak buat dah. Allah. Istimewanya Allah Ta'ala bagi. Walaupun kita tak tahu menahu, buka buku kan. Doa senjata orang mukmin, buku senjata mukmin. Wirid lepas solat. Kita faham apa wirid lepas solat. Kita tak tahu daripada mana asal usul datangnya doa-doa sedemikian. Hari ini kita bertemu dengan sanadnya terus. Nah, yang membawa datang asal-asalnya datang daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah, bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir berjumpa dengan 24,000 nabi. Kemudian 24,000 nabi itu tak boleh menjawab, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikhtiar mencari jawapan. Akhirnya bertemu dengan Jibril. Jibril bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menasihati kita melalui hadis Qudsi. Maka terhasillah amalan yang kita nak buat hari ini. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Kita bertemu dengan hadis yang mengatakan amalan kita selama ini adalah benar. Jadi kita jumpa dalam kitab Muniyatul Musalli yang kita nak baca dulu. Nabi bagi tahu, lepas bagi salam, lepas bagi salam, jangan kata apa lagi. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nabi ajak kita istighfar. Nabi ajak kita terus bertahmid kepada Allah sampai habis. Hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Nabi tu, dia bersifat tabligh. Dia tak sembunyi sikit pun. Dia habar kita kepada keseluruhannya. Kalaulah kamu beramal dengan doa-doa yang diberi itu, insya-Allah kamu mati dalam keadaan beriman, dengan keadaan keluar roh daripada jasad bersama-sama dengan iman. Nah, mudah-mudahan. Kan biasanya kalau habis daripada suratul Nas ini adanya tasbih, tidak? Kita akan baca 33 kali. Dan Fatihah sekali, nescaya sentosa daripada tingkat iman. Diakhiri dengan Fatihah sekali. Dan nakal daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah dalam tidur 99 kali. Yang ini saya kita contoh. Nah,
Jadi kita sudahkan dengan baca Fatihah. Dan kemudian kan kita ada zikir 33 kali tu. Yang tu Nabi bagi. Nah, Nabi bagi kepada kita lah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33. Okey. Jadi kita tengoklah kita nak meraihkan pendapat Imam Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi. Ataupun nama sebenarnya. Siapa ingat? Zaid Imam Nu'man bin Sabit. Dialah. Aku lihat Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidur 99 kali. Tu dia. Tengok Tuhan. Betul ke ni? Maka aku berkata pada diriku, jika aku lihat cukup 100 kali, sungguhnya aku hendak tanya akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa amal yang dapat kelepasan daripada makhluk, daripada siksa engkau pada hari kiamat. Kemudian, maka aku lihat ia akan cukup 100 kali. Maka aku kata, Ya Rabbal Izzah, Azza jarika wa jalla sana'uka, wa taqaddasta asma'uka. Dengan apa yang telah kelepasan hamba engkau pada hari kiamat, daripada siksa engkau, maka firman Allah Ta'ala, barang siapa membacakan tasbih ini pagi dan petang, dapat kelepasan daripada siksaku. Tasbih itu apa dia? Subhanalladzi abadi, Subhanal wahidil ahadi, Subhanal fardis samadi, Subhana man rafa'a sama bighairi amad, Subhana man basatal arda ala ma'in fajamad, Subhana man khalaqal khalaqa wa ahsahum adada, Subhana man qasmal arzaqa wa lam yansa ahada, Subhanalladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada, Subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Kita nak cerita tentang dia nampak Allah. Okey, kita tahu tidak ada satu makhluk pun yang pernah bertemu dengan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu qat'in. Itu benar. Tidak ada khilaf. Sementara apa yang Imam Abu Hanifah nak bagi tahu di dalam mimpinya, dia diilhamkan. Mimpi para ulama ini mimpi ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilham ni maksud dia perkhabaran yang baik-baik. Itu sebab tu depa kan bila tidur saat tu bangkit boleh menulis kitab sampai beratus-ratus muka surat. Tulis tentang permasalahan fikah, tulis tentang masalah tauhid, tulis tentang masalah faraid, tulis tentang seluruh permasalahan akhirat. Dunia dan juga akhirat semua dia tulis. Pasal apa? Kerana tidur mereka itu tidur yang bersifat wahyu. Bukan wahyu macam yang Nabi dapat. Ilham yang Allah Ta'ala hantar. Maka di dalam mimpinya dia berhajat sangat-sangat agar Allah Ta'ala mengilhamkan kepadanya di antara sebab keluarnya roh daripada jasad dalam keadaan beriman. Jadi cukup 100 kali. Cukup 100 kali dia bertanya kepada Allah. Wahai Tuhan yang memiliki kesempurnaan, kemuliaan dan nama yang mulia itu, dia kata bagi tahulah dekat aku apakah cara yang mana pada hari kiamat nanti aku tidak disiksa apabila bertemumu nanti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan, bukan jumpa, mengilhamkan kepada beliau pada kalimah tasbih yang kita baca tadi. Agak panjang saya sendiri pun tak dapat nak hafaz ayat ini, cuma saya ambil ayat sikit sahaja. Jadi boleh kalau kata kita nak buat amalan. Jadi didatangi daripada diriwayat, bukan daripada hadis, bukan daripada Al-Quran, tetapi datang daripada kata-kata ulama, iaitu imam mazhab yang keempat yang masyhur tu. Okey. Kemudian kata Tirmizi Al-Hakim, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidurku. Maka aku berkata, ya Rabb, aku takut atas hilang iman. Firman-Nya, baca olehmu antara sunat fajar dan fardunya akan ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, as'aluka an tuhbiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya muhyiyal mauta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini pendek sikit. Yang mana yang bermaksud, wahai Tuhan yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, aku memohon kepadamu menghidupkan hatiku
dengan cahaya makrifat darimu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai Tuhan yang menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan rahmatmu. Wahai Tuhan yang paling pengasih pada setiap segala yang pengasih. Dan pada satu riwayat, barang siapa membaca tak kalah jaga daripada tidurnya, Subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Maha suci engkau, tiada Tuhan selain engkau. Wahai Tuhan, ampunilah daku, nescaya keluar ia daripada dosanya, seperti keluar ular daripada jalmunya. Ini kulitnya yang lama. Okey, kita tengok mana. Di sebalik kata-kata Tirmizi Al-Hakim. Imam At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi berkata, dia juga bermimpi bertemu dengan Allah. Okey. Ini juga adalah di antara kata-kata majaz mimpi seorang ulama adalah mimpi yang bersifat ilham daripada Allah. Bukan pergi jumpa Allah. Nah, jangan bayangkan dia pergi jumpa Allah. Bukan. Nah, bukan dalam mimpi itu tengok Allah mai. Pun bukan. Nah, yang mana dia diilhamkan dengan kata-kata, dengan nasihat firman daripada Allah. Sekian, sekian, sekian. Jadi dia kata, dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Aku paling takut. Kan Imam Tirmizi ni di antara seorang imam yang buta matanya kerana terlalu banyak menangis. Takutkan Allah. Bimbang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Punya menangis sampai buta mata. Jadi orang yang sedemikian ini maka keelokan akhlak mereka, kesolehan amalan mereka itu menyebabkan mereka di antara orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah ini apabila sesuatu yang dikehendaki terus bertanya, Allah ilhamkan. Allah ilhamkan masuk ke dalam hati mereka. Lalu mereka, tu yang kata dia pemangkit tu depan nanti karang kita. Sebab tu bila mana Imam Syafi'i satu ketika tu dia pergi bertandang atau dia pergi menziarah guru dia Imam Malik. Bila dia masuk ke dalam rumah Imam Malik, waktu tengah malam ni, Imam Malik bangun bersolat tahajud. Memang dah menjadi amalan Imam Malik ni, dia bersolat tahajud. Mula dia solat tahajud pukul 12 tengah malam. Dia pun mula solat tahajud. Kita 12 tengah malam baru nak bersidang lena. Dia pun dah start dah. Sampai subuh. Sampai subuh. Lama sungguh. Bukan sepertiga tu, 1/2 tu. Jadi, ketika mana sebelum Imam Syafi'i tidur malam tu, dia tanya kepada Imam Syafi'i, mau tak aku nak bagi kahwin dengan anak perempuan aku? Imam Syafi'i ni menghormati tok guru dia. Walaupun baru bertandang ke rumah, dah orang nak bagi kahwin, tak apalah. Dia pun terima. Kemudian tanya anak perempuan dia, mau tak kahwin dengan kawan ni sekian-sekian. Anak perempuan dia ni jenis-jenis dengar cakap lah, ikut. Tapi pada malam tu dia ni bangkitlah bertajuk dengan bapak dia. Tengok Imam Syafi'i masih tidur. Masih tidur. Sampai pukul 4 pagi. Lepas tu dia pergi dekat ayah dia pergi bisik kat ayah dia. Orang macam ni ke ayah nak bagi dia kahwin? Kita ni semayang daripada semalam lagi. Tapi dia tidur, tak bangkit-bangkit tu. Macam ni ke nak bagi jadi suami dia? Bila kata macam tu, ayah dia kata tidur seorang alim, tidur seorang ulama itu bukan tidur yang hilang akal. Bukan tidur mati kita kata. Tapi tidurnya menyelesaikan 100 permasalahan. Dalam tidur tu, dia menyelesaikan 100 permasalahan. Daripada mana penyelesaian tu? Daripada ilham yang Allah Ta'ala hantar mai. Dia pun menyelesaikan 100 masalah fiqh. Tu Imam Malik kata saat lagi dia bangkit. Dia bangkit tu, dia sembahyang 2 rakaat, dia pegang kitab, dia tulis. Permasalahan yang telah diselesaikan dalam tidurnya melalui ilham yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Tu yang dikatakan jumpa dengan Allah tu. Ini kata-kata majaz ataupun kiasan. Bukan jumpa dengan Allah secara bersemuka macam Rasulullah, bukan, tetapi diilhamkan. Jadi Imam At-Tirmizi ni apa yang dia tanya kepada Allah, aku paling takut, aku paling bimbang, yang kata dia menangis sampai buta mata dia tu, dia paling bimbang bila mana dia mati tak ada dalam iman. Mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kafir. Takutlah kita bimbang. Setiap ada kematian orang tanya, mati pasal apa? Orang akan tanya, mati pasal apa?
Mati tengah mabuk. Na'udzubillah ya Allah. Nah, minta lindunglah daripada Allah. Mati dalam mabuk, jatuh dalam longkang, tertungging. Mati kemalangan dalam keadaan dia tak sedar diri kerana mabuk ataupun filhayal. Mati tengah duduk dalam kelab malam. Nah, mati tengah berzina. Mati tengah duduk bersorak di padang bola. Mati tengah dalam pesta. Bimbang sangat-sangat. Jadi Imam At-Tirmizi ni dia berbimbang. Kebimbangannya itu sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala, maka ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nasihatilah aku, bagi tahu dekat aku saat, dia kata, bagaimanakah cara nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang menasihati dengan kata-kata, ketika mana kamu berada di antara sunat fajar dan fardunya. Lepas kita sembahyang sunat fajar. Ataupun lepas kita sembahyang sunat subuh. Tak kira sunat fajar, sunat apa lah. Lepas kita sembahyang sunat subuh, sebelum kita bangkit menunaikan solat fardu subuh. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bacalah Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali Wal Ikram. As'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ni pendek. Bolehlah kita buat sebagai amalan. Nak memudahkan, jangan biarkan dia di dalam kitab. Tulislah dia di dalam satu nota, lekatlah di dinding tu. Kat dinding yang kita duduk, tempat kita solat tu. Jadi, lepas kita bagi salam sembahyang sunat subuh tu, kita bacalah doa ni. Nah, kalau tak lekat pun, kita tulis dulu satu nota yang asing agar boleh kita pegang dia bila-bila masa. Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali Wal Ikram, as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Doa dia senang. Doa dia senang. Nescaya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, matimu. Matimu dalam keadaan beriman. Nescaya keluarnya ia daripada dosanya seperti keluar ular daripada jalmunya. Macam ular bersalin kulit. Pernah tengok ular bersalin kulit? Cantik, tak ada cemar. Bersih, langsung tidak ada kekotoran. Orang yang mengamalkan tasbih ini, iaitu di antara waktu sunat fajar dan fardu subuh, menjadikan dia sebagai tasbih atau zikir dia setiap hari atau wirid dia yang dia baca setiap pagi. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya keluar ia daripada dosanya seperti ular keluar daripada kulit dia. Bersih, suci. Ataupun perumpamaan bayi yang baru lahir. Jadikanlah ia sebagai amalan ataupun wirid kita yang kita baca setiap hari. Kita ambil waktu bila? Di antara waktu sunat fajar dan waktu fardu subuh. Maka kita jadikanlah dia. Dan maka dia kata lagi, subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Sambung sikit lagi dengan kalimah tu. Sambung sikit lagi dengan kalimah tu. InsyaAllah Ta'ala ini di antara nasihat yang dibawa datang oleh Allah terus. Oleh Allah terus dia bawa datang. Maka diberikan kepada kita di antara ubat, penawar-penawar bagi kita agar kita mati dalam keadaan beriman. Dan kalau dalam doa ni kita selalu berdoa, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa hsyurna bil iman. Minta kita ni duduk sama-sama dengan keimanan yang kita jaga, yang kita semai, yang kita didik ketika hayat kita ni, kita nak mati dengan dia. Kita mai dulu kita tak ada apa, kosong. Kita nak balik, kita nak bawa dia. Dia yang akan menjadi saksi di sana nanti. Awal-awal penyaksian akan disaksikan oleh keimanan kita, iaitu penyaksian tentang asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kita tertegak dah iman. Penyaksian iman awal-awal, iaitu 2 kalimah syahadah. Ya, aku saksikan
dia telah pun berikrar dengan lidahnya, dengan hatinya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, melainkan Allah. Itu ikrarnya. Kemudian penyaksian seterusnya, barulah dia main. Dia orang yang mendirikan solat. Sebab tu kita nak mati dengan iman. Sebab dia nak jadi saksi. Tapi kalau tanggal iman, maksud dia tak ada iman. Siapa yang nak jadi saksi kita di sana nanti? Adalah keburukan demi keburukan. Maka berbimbanglah kita, bukan kamu. Berbimbanglah kita. Nah, andainya kita dijemput oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita lara. Hutang yang masih belum berbayar. Taubat yang masih belum diuruskan. Amanah yang masih lagi dikhianati. Janji yang belum ditepati. Bimbang sangat-sangat. Nah, kita akan dipersoalkan di sana nanti dengan macam-macam persoalan daripada Allah. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah, minggu depan kita akan masuk pada bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wuduk. Wuduk ni apa? Wuduk ni ayat semayang. Nak cerita tentang kelebihan berwuduk, kami dah belajar dah bab wuduk, Ustazah. Kita belajar no, tapi kita tak tahu daripada mana mai dia, apa punca dia, apa sebab dia, apa fadilat dia, apa keistimewaan dia. Maka beruntunglah kita andai kita dapat mempelajari. InsyaAllah, kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, minggu depan kita jumpa lagi melalui kitab Jahar, iaitu sambungan bab yang ke-6. Wallahu a'lam. Saya sudah dulu hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Atau ada cadangan yang nak bagi? Atau ada teguran yang nak tegur kepada saya? Saya berlapang dada. Silakan. Wallahualam. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Ju. Silakan. Saya nak tanya ada 2 soalan di sini. InsyaAllah. Soalan tu biasa aja sebenarnya. Mungkin ramai yang kan. Sebenarnya lebih baik kita membaca, kita sebut saya ni. Macam apa masalah kami ke dalam syurga ataupun saya kan. Lepas tu soalan kedua, masa lepas ayat akhir tu yang apa ini Zulika kan. Tak clear Ju, tak clear. Dia putih-putih, saya tak faham. Kalau ni Ju tolong type ke, tanya kawan kita dalam mesej ke, dia tak clear. No? Hujan. Hujan, ya hujan. Maaf. Saya boleh jawab. Satu tu saya dengar. Dalam doa kita nak cakap, nak bahasakan diri aku atau saya. Betul tak? Ya, yang mana lebih afdal? Yang mana lebih afdal? Okey, yang mana lebih afdal? Nak sebut aku kan nak sebut saya? Kenapa kita sebut aku dengan Allah? Kan? Tak, bukan aku. Saya nak sebut aku ataupun kami. Dengan Allah ke? Dalam doa ke? Ya. Okey. Baik. Okey, kalau dalam doa, apabila kita seorang-seorang, kita minta untuk diri kita minta aku. Kita minta aku. Okay. Tetapi jikalau doa itu bersifat umum, kita minta kami. Contohnya yang kita baca, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Kita niatkan hajat itu untuk ahli keluarga rumah kita. Maka afdal kita niatkan kami. Kita duduk dalam rumah. Kita seorang saja berdoa. Tak ada siapa dekat-dekat kita. Tetapi kita letakkan kami. Kami itu siapa? Kami itu kita rujuk kepada anak-anak kita yang ada dalam rumah. Ataupun apabila kita bersendirian. Kita bersendirian di dalam solat. Dalam solat kita. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ke aku. Aku seorang-seorang. Ketika mana kita dengan Allah semata-mata. Tetapi bila kita berdoa, kita rasa benda tu kita kena minta dekat semua, sebutlah
tengok pada keadaan dan tempat. Macam contoh kata, kita nak keluar berjalan seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku berserah padanya. Kita tak sebut kami. Sebab kita memang seorang nak pergi. Kita tengok keadaan tempat. Tapi apabila kita duduk, kita ada 2 orang. Maka gunakan kami. Okey? Seafdol-afdolnya, kita cakap adalah tengok keadaan tempat. Apabila kita rasa kita nak ajak ke semua doa itu kita nak bagi kepada ahli keluarga kita, maka sebutlah kami. Atau mungkin kita nak bagi kepada sahabat kita. Atau mungkin kadang-kadang sahabat nanti bagi kita, tolong doa untuk dia sama, sebut kami. Sebut kami. Macam dia bagi tahu sekian-sekian tempat, tolonglah berdoa, sebut kami kepada Allah. Allah tahu kita rujuk kepada sekian-sekian sahabat. Sebab tu apabila kita yang sebut aku ni, pada akhirnya kita kena ulangkan wali jami'al muslimi nawal muslimat. Makna dia bukan aku minta kat aku seorang, tapi aku minta dekat sekalian muslimin dan muslimat. Sebab yang terbaik, mintalah kepada sekalian muslimin dan muslimat. Pada awal minta kat kita. Last kali kita tutup dengan minta kepada sekalian muslimin dan muslimat. Okey, yang tu untuk soalan pertama. Untuk soalan kedua, saya tak clear lah. Putus-putus. Lani clear tak Lani? Sekarang clear tak? Boleh, insyaAllah cuba. Okey. Hanya yang masa tahiyat akhir tu, yang kita bawa yang doa bika min abi jahannam tu kan. Okay. Kalau kita nak sambung lagi dengan doa yang kita sering sambung, Okey. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa tu? Dalam bahasa Malaysia, dalam hati. Okey. Baik. Terima kasih Juna. Pada tahiyat akhir, habis kita baca doa, minta lindung daripada Dajjal dan fitnah dunia tu, boleh tak kita nak sambung dengan doa kita sendiri? Betul tak? Betul tak Ju? Ya, betul. Okey. Boleh tak kita nak sambung? Kita masih duduk tahiyat akhir, lepas habis kita berdoa seperti yang dicadangkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita ada lagi permohonan pada Allah. Boleh tak kita nak sambung doa kita sendiri dalam bahasa Melayu, tetapi lintasan dalam hati? Boleh. Hajat ni kan di antara doa yang dimakbulkan, di antara tempat-tempat doa dimakbulkan adalah tempat tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu memang doa dimakbulkan. Jadi kita boleh sertakan, iringkan dengan doa kita dalam bahasa yang kita faham, tetapi tak zahir di lidah. Hanya lintasan dalam hati. Maka hukumnya boleh. Boleh lah. Sebab ada dengar pendapat kata, macam itu Nabi tak suruh. Baca yang Nabi saja. Yang kita nak tu waktu sujud baca, dia kata. Macam tu lah ni tu. Sebab tu saya kata. Terus, suasana hari ni ulama-ulama yang dalam semak ni banyak sangat. Banyak sangat. Okey. Yang tu Nabi tak suruh. Sebab itulah yang boleh naik apa? Baca Yasin malam Jumaat tu Nabi tak suruh pun. Mana ada dalam hadis kan? Baca Yasin malam Jumaat. Tahlil arwah Nabi tak suruh pun kan? Jadi inilah menjadi pertelagahan pendapat umat mutaakhirin ni yang mengaji tak berapa banyak. Tetapi bagi pendapat saja kita jadi susah hati kan Ju? InsyaAllah boleh Ju nak? Alhamdulillah boleh. Ya. Okey. Terima kasih Ju. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ji. Nak sambung sikit pasal doa yang Ju cakap tadi tu kan. Okey, ada tak tempoh ataupun jarak masa di antara dalam contohnya sebelum bagi salam tu kita nak berdoa tu. Adakah kita boleh berdoa lama-lama ataupun cukup sekadar 1-2 doa ke macam mana ke? Okey, kan kadang-kadang tu sebelum bagi salam tu kalau doa panjang tu macam mungkin lama kan, lama sangat tu macam mana Ustazah? Okey, baik. Baik, terima kasih, satu soalan yang baik dah. Adakah kita boleh duduk lama dalam dayat tu? Apabila kita sembahyang bersendirian, dibolehkan, tapi tidaklah terlalu lama.
Cuma bolehlah kita kumpul himpun doa yang sedemikian. Namun untuk solat sunat boleh duduk lama. Nah, pada solat fardunya tidaklah disarankan untuk terlalu lama memadai lintasan sekadar satu rangkap doa. Doa yang paling kita berhajat sangat. Nah, kemudian kita bagi salam. Dan pada solat sunat, pada solat sunat diharuskan duduk pilah sampai ke mata pun. Boleh. Nah, dibolehkan kalau ketika mana solat sunat. Tapi solat fardu hanya beberapa rangkap yang pada doa paling-paling kita berhajat. Nah, maka selepas tu kita terus bagi salam. Kalau kita berimam, lagi lah kena jaga nah. Saya gitu imam kali dia ni bila nak bagi salam, tak bagi salam lagi. Nah, jadi jangan terlampau lama nah. Kalau sendiri boleh tapi tidak terlalu lama pada solat fardu. Namun untuk solat sunat saya kata duduklah sampai ke mata pun. InsyaAllah. Okey, Ji. Okay, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana, silakan. Ini pun Mudah-mudahan clear. Tentang solat subuh kan. Kita baca doa kunut. Tapi ada orang Kak Ana tengok macam dia solat, habis dia baca doa kunut, habis tu dia sapu ke muka tangan dia, lepas tu dia sujud. Bolehkah kita lepas doa tu kita sapu muka? Okey, baik-baik. Terima kasih Kak Ana. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya apabila membaca doa kunut dan sapu ke muka. Sebab di antara doa yang tidak disunatkan kita mengusap muka ialah doa kunut. Bila kita buat sesuatu yang tak dilakukan oleh Nabi, tak dilakukan oleh sahabat, tak dilakukan oleh tabi'in, maka perbuatan itu nama dia makruh. Kenapa dia buat macam tu? Kita bersangka baik, dia sebenarnya tak tahu. Dia tak tahu. Maka oleh itu, tolong bagi tahu dekat dia. Bahawasanya, doa kunut tak boleh sapu muka. Abang asal kat dia dapat pahala. Tapi orang Indonesia banyak buat macam tu Ustazah. Tu saya kata mungkin dia tak faham. Dia tak faham. Itu yang menyebabkan mereka sapu muka. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya bagi laluan ke Ija dulu. Okay. Terima kasih Ustazah. Ya, Ija sihat ke? Alhamdulillah semakin sihat Ustazah. Alhamdulillah ya Allah. Ada ni kan. Nak Okey, Ija cakap silakan. pun nak cakap pun dia macam tersekat-sekat, terbatuk-batuk kan. Macam Al-Fatihah. Last kali ayat tu kita kena baca sampai 6 harakat kan. Tak boleh nak pirah. Kan. Bila kita nak baca tu kita nak terbatuk. Jadi macam mana kita nak lengkapkan benda tu, ayat tu untuk nak dapat yang solat yang penuh lah orang kata kan. Kalau dalam keadaan kita tak sihat ni. Mohon pencerahan Ustazah lah. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Ini sesuatu tindakan ataupun perbuatan yang melibatkan rukun dalam sembahyang. Iaitu rukun qauli. Pada bacaan Fatihah, pada kalimah waladdallin. Dia ada 6 harakat. Apabila dia ada 6 harakat, boleh bagi orang yang panjang nafasnya dan sihat. Tapi bagi orang yang tak sihat, contohnya macam Ija beritahu, mungkin penat, mungkin sesema dan tersekat-sekat nafasnya, maka ketika itu boleh Ija boleh hanya sekadar dua harakat dengan sebab kita uzur. Ghairil maghdubi alaihim. Berhenti cakap tu. Waladdallin. Kalau kata tak boleh, panjang, 4, maka buat 2. Waladdallin. Pun memadai. Kerana dia tak lari daripada maksud yang dikehendaki dalam Fatihah. Dia cuma tak kena dari segi hukum tajwid. Tapi kena dari segi hukum qali. Maka memadai dengan 2 harakat sahaja.
Allah tahu, Allah buat kita, Allah bagi sakit kepada kita, nah. InsyaAllah kami ukhuwah muslimah sentiasa mendoakan agar Ija dan keluarga serta sahabat-sahabat lain yang diuji dengan ujian ni, nah, cepat-cepat sembuh, nah, dan diberi kekuatan dan kesabaran. Ketahuilah Allah terlalu sayang pada kalian, maka kalian dipilih untuk menerima ujian ni. Okey, Jana. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey, tadi Kak Zura. Kak Zura. Silakan Kak Zura. Assalamualaikum Ustazah. Balik pada persoalan Waalaikumsalam. semalam saya lupa. Kalau dia ayah dia tengah wuduk, jadi belum selesai wuduk dia, najis dia keluar. Dia kena ambil wuduk lagi sekali ke ataupun dah kira teruskan aja? Najis tu ayat kencing dia ke? Bukan. Kan dia pakai beg. Ya. Beg yang duk keluar kat situ tu. Okey. Sebab dia tak boleh kontrol, Okey. kata. Dia tengah wuduk tapi wuduk dia tak selesai lagi. Tengah ambil wuduk tu dan dia keluar. Dia duk keluar. Okey. Baik. Terima kasih Kak Zura. Okey. Ini permasalahan dia tak ada unjab. Unjab dia tu dah tak kuat dah. Dia nak keluar ikut suka je dia nak keluar. Jadi dia tak ada kawal. Dia memang tak boleh mengawal. Berhenti bila ke, dia memang tak boleh berhenti. Ikut suka dia nak keluar. Ketika mana dia sedang berwuduk, tiba-tiba wuduk tak selesai lagi, benda tu duk keluar. Maka adakah batal wuduk? Dah tak batal. Dia teruskan berwuduk macam biasa. Nah, walaupun najis tu sentiasa mengalir. Dia terus berwuduk macam biasa dan wuduknya itu dikira sah. Tak perlu dia ulang semula. Kalau tidak jenuh dia, no? Kalau sebelum dia nak ambil wuduk tu, kalau dia nak mandi, dia dah memang dah bersihkan beg tu. Dia memang dah bersihkan tu. Lepas tu ambil wuduk, dia keluar. Dia pun macam tak yakin nak apa? Nak ambil ni. Dia rasa nak cuci pula. Kesian kat dia. Tak apa. Tak payah dah. Nah, macam orang istihadah. No? Yalah. Kita dah salin pad kita kan. Kita pakai pad dah elok. Tiba-tiba dia ambil wuduk, dia keluar lagi. Tak apa, teruskan berwuduk dia. Tapi maknanya kena bersihkanlah beg tu dulu sebelum dia ambil wuduk. Hak yang mula tu dia cuci dululah. Lepas tu dia terus macam biasa je. No? Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kirim salam ke ayah nak. Allah. Tak balik. Tak balik loh. Allah. Alhamdulillah. Anak solehah. Teruskan berdoa. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ustazah. ni? Niza. Niza dah. Okey, silakan. Ustazah, kalau kita solat berjemaah, kita lebih elok kita kita berjemaah, kita utamakan baca doa iftitah atau kita lebih elok dengar imam membaca Al-Fatihah? Yang mana kita diam ke dengar bacaan dia dulu atau kita terus dia baca Fatihah, doa iftitah kita? Terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama kasih. Okey, kita nak cari yang afdal lah, yang paling afdal. Apabila kita sembahyang berjemaah, maka yang paling afdal bila kita dah angkat takbir dengan imam, kita ada sempat, ada ruangan untuk membaca doa iftitah. Afdal kita baca doa iftitah. Sebab orang yang membaca doa iftitah itu dipuji oleh Rasulullah kerana ada satu hadis yang diceritakan bila mana Rasulullah dengar ada seorang sahabat duk baca doa iftitah, Rasulullah jadi imam di depan. Lepas habis bagi salam, Rasulullah tanya, siapa yang baca tu? Kemudian seorang sahabat dalam keadaan ragu-ragu angkat tangan. Dia kata dia baca. Aku lihat, kata Rasulullah, 10 orang malaikat berebut-rebut menulis kebajikan untuk orang yang membaca doa iftitah tu. Jadi, afdal tak? Afdal. Kebaikan apabila kita dalam berimam. Maksud dia Rasulullah pujilah. Puji. Dan ketika ini, bacaan kita itu janganlah sampai mengganggu imam di hadapan. Jadi apabila ditanya, Niza tanya saya yang mana lebih afdal, baca lebih afdal. Dan kemudian kita diam dan mendengar
bacaan daripada imam. Tapi kalau kita masuk lambat, kita dah masuk, imam dah baca Fatihah dah. Ketika ni tak sunat dah kita baca Fatihah. Kita tunggu imam habis baca Fatihah. Nah? Itu boleh faham Liza? Ya, sama-sama. Ustazah. Satu Ustazah dalam Ustazah ada satu dalam penghulu istighfar tu, makna dia ialah salah satu makna dia perjanjian kita dengan Allah dalam penghulu istighfar tu. Maksud saya penghulu perjanjian tu dalam Al-Quran boleh kita baca dekat mana? Sama ada dalam Al-Quran ke hadis ke? Okey. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Nanti ada hadis kita dalam hadis ni kita berjanji dengan Allah. Nah, ketika kita di alam rahim, kita ada perjanjian dengan Allah, iaitu satu perjanjian sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad kita. Kita dah berjanji dengan Allah, mastata'tu, aku akan buat selagi mampu, aku akan tanggung perjanjian ni selagi aku mampu. Apa dia perjanjian kita dengan Allah ini? Kita akan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu perjanjian kita dengan Allah. Nah, ketika mana itu disebut dalam hadis. Perjanjian kita tu. Jadi ni kalau kata kita tak buat apa yang Allah Ta'ala perintah, sebaliknya kita buat apa yang Allah larang, kita dah melanggar ikrar. Kita dah pun melanggar janji dengan Allah. Itu kita dijadikan munafik. Jadi apa juga yang Allah Ta'ala suruh aku buatlah. Sebab aku dah berjanji dengan Allah. Itu maksudnya di dalam penghulu istighfar tu. Okay, Niza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ini terkeluar topik kau Ustazah. Okay, siapa ni? Saya Siti Zubaidah Ustazah. Ya. Okay, Ustazah, saya nak tanya ni bab solat lah Ustazah. Bukan untuk ambil wuduk Ustazah. Untuk kalau kita perempuan Ustazah, kita ada perempuan ni ada saiban ke Ustazah? Okey, kita punya kalau kita nak ambil wuduk, kita kenakan juga kita punya saiban kan? Daripada mana ke saiban kita yang kalau untuk orang perempuan Ustazah? Sebab rambut kita kadang-kadang perempuan ni kan panjang Ustazah kan? Tapi kadang-kadang sebab kalau kadang bersanggul ke berikat kan? Daripada macam mana tu Ustazah cara dia kalau kita nak keluarkan saiban ambil wuduk tu? Okey, baik. Terima kasih Nah. Cara kita nak keluar, kita kena ukur telinga. Telinga kita ni dengan rambut. Kita ukur dia. Nah, hak yang melepasi telinga itulah saiban perempuan. Yang lepas telinga ke sini, itu saiban perempuan. Jadi tarik dia keluar. Jadi kita ukur dengan jari. Nah, kita ukur dengan jari. Katalah dia sedang bersanggul, kita tarik dia bagi keluar. Kata dia sedang bertocang, tarik ni. Kita ukur. Yang melepasi telinga itulah saiban kita. Ataupun dalam bahasa fiqahnya disebut tali tudung. Nah, sesuai jari kita yang sama dengan laras telinga tu, maksud yang lebih tu, itu dia. Kita pun mau keluar dia. Ada yang panjang. Kalau panjang tu potong bagi mudah. Potong. Kita taklah susah nak tarik dah sebab dia dah ada di luar dah. Yalah. Bila dia panjang, kita kena hak panjang tu. Wajib sebab dia masuk bahagian muka. Gitu Ustazah. Katalah panjang sampai ke bawah. Kita kena panjang sampai ke bawah ni. Jadi cara yang paling mudah kita potong dia bagi pendek. Potong saiban tu yang bagi pendek. Kemudian bila kita basuh, dia memang dah ada dah. Kita tak payah dah nak twist dia keluar tu. Okey Ustazah. Okey Ustazah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Sebab saya masuk Ustazah, kadang-kadang saya tak ada kelas ni, saya masuk Ustazah 2 kali, 3 kali saya ada masuk kelas Ustazah ni. Ya, dari mana? Saya daripada Putrajaya Ustazah. Oh subhanallah, jauh, Masya Allah. Tafadhal. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya adik dari Bayar Lepas Ustazah. Ya, Masya Allah. Dekat dengan saya tu.
Ya Ustazah, okay. Saya nak tanya soalan Ustazah. Kalau kata kita tertib dalam solat kan, kalau macam kita nak baca apa ni doa lah yang Ustazah ajak tu kan, contoh dalam iktidal macam kemarin kan, doa tu dia panjang kan, doa semasa iktidal tu. Ustazah, lepas tu kita sujud pun kita baca juga. Tu nak tanya tertib dia tu kan, kalau kata dalam macam kita lama dalam iktidal lebih pada sujud, boleh ke Ustazah? Dan bacaan dia tu, ayat bacaan tu, ada yang saya dengar, saya dengar kan, saya dah lupa dah kan, kira lebih kurang macam dia kata, ulama ustaz ni kata, macam kita dalam sujud ataupun dalam dalam sujud ataupun dalam rukuk ke apa kan, iktidal ke, kita tak boleh baca ayat Quran, kita kena baca tasbih saja. Ayat Quran tu kita tak boleh baca dalam sujud dalam rukuk. Betul ke Ustazah? Pasal apa tu yang tak boleh no? Itulah dia kata waktu sujud rokok ni kena banyakkan tasbih. Tak boleh baca ayat Quran. Ayat Quran ni kita baca waktu lepas Al-Fatihah lah. Nak tanya Ustazah, mungkin saya keliru ke atau itulah, kalau tak ni mungkin saya yang salah dengar lah kan. Waktu sujud tu kita kena banyakkan tasbih. Okey, soalan pertama tadi, ni kira dua soalan lah. Dua soalan. Soalan. Yang pertama tadi baca yang kemarin kita beritahu, hamdan thayyiban katsira tu. Contoh ayat tu panjang. Dalam iktidal tu kita panjang, sujud kita pendek. Boleh ke? Okey, jarak dia jarak lama, kita lama. Tu lama. Melebihi rukun sujud. Boleh ke tak boleh? Itu jawab soalan dia. Kan? Soalan pertama, ya. Okey, baik. Oleh kerana soalan kedua tu ayat Quran bukan kita baca dalam rukuk ataupun sujud. Ya, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama kasih. Kalau kita tengok pada bacaan dia di antara i'tidal dan sujud. I'tidal ni dia ada rukun yang tak panjang. Rukun yang tak panjang adalah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Dan ada kita tengok di dalam ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri i'tidal seolah-olah kata sahabat, kan kita baca macam dia tak merokok, macam dia tak turun sujud, punya lama. Jadi boleh tak? Boleh. Kan kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah cara solat Rasulullah, kan dia sembahyang dengan siapa? Dengan Anas bin Malik. Dia sembahyang dengan Abdullah bin Umar. Dia kata kami berdiri punya lama. Dia duduk, dia berdiri tidak tu seolah-olah macam dia tak masuk sujud. Tengok dia sujud. Lepas sembahyang apa? Sembahyang sunat gerhana kan. Jadi boleh. Begitu juga dengan solat fardu. Boleh kita baca. Tetapi jangan terlalu lama bila kita berimam. Dibimbangi fitnah. Tapi kalau kita sembahyang di Masjidil Haram, memang lama imam dia berdirikan pada waktu i'tidal. Sebab di dalam sujud mereka baca sampai 10 kali tasbih. Kita baca 3 kali saja. Sebab tu kita rasa pendek. Mereka tasbih di dalam sujud itu 10 kali. Cuba kira. 10 kali mereka baca. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Berkenaan dengan membaca Al-Quran ketika mana sujud dan rukuk. Memang ketika rukuk dan sujud kita ni digalakkan, disuruh untuk banyak tasbih dan juga tahmid, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu bukan bermakna tak boleh baca ayat Quran. Cuma keadaan kita tengok orang apabila kita membongkok adalah tak sesuai kita membaca sebarang jenis ayat Quran, dibimbangi makhrajnya cacat. Ketika mana kita membongkok dan bersujud. Tetapi bukan maksud dia tak boleh. Cuma tak sesuai pada keadaan kita sujud dengan keadaan wajah kita, muka kita letak di lantai kita baca Al-Quran. Maka lebih baik dalam keadaan kita berdiri yang di atas. Kerana Al-Quran tu kalamullah, lebih baik yang duduk di yang teratas. Tetapi kalau kata nak baca, boleh. Bukan makna dia tak boleh. Tak boleh. Cuma yang dicadangkan tempat-tempat afdal Al-Quran ni kalau nak baca, biarlah diletakkan di atas. Jadi maka tak sesuai lah pada ketika rukuk dan sujud kita baca Al-Quran. Disuruh kita bertasbih dan bertahmid pada ketika itu. Okey, itu saja Janita. Yang mampu saya bagi pencerahan.
Alhamdulillah Ustazah, saya pun dah lupa dah kan, nak refresh balik kan. Okay, faham dah Ustazah, sedap hati dah. Dah teringat tapi terlupa dah. Okay, baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Ada soalan lain? Tak ada soalan dah no. InsyaAllah nak. Saya tangguh dulu kuliah kita pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi panjang umur. Esok kita bertemu lagi di alam maya ni nah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna na'udzu bika minal jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.